Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak update dengan korang pasal saya punya kompos cendawan tu. Tapi tak apa cendawan sangat lah sebab saya ada letak rumput kan. Jadi dia tak bukan 100% cendawan. So, diorang dah ready untuk digunakan. So, saya nak tunjuk kat korang macam mana nak dapatkan kompos dia tu lah kan, yang kita boleh guna pada pokok. Okay, jom. Okay, ni yang dah ditapis. Inilah yang akan digunakan pada pokok. Dia kecil lah, halus kan. Ni lembap. Dia lembap. Okay, nak penuhkan ni. Okay, dah penuh. So, nak pergi letak dekat pokok-pokok sayur pula. Jom. Okay, kompos ni kan kita tadi dah ambil. So, kena tutup cepat-cepat tau. Sebabnya dia, yelah kalau kena panas ni dia akan mengering dan matikan semua mikrob dalam tu lah. So, nak kena lindung dia daripada matahari. Kena tutup. So, kalau nak guna lagi, buka lagi dan tutup semula lah. Okay. Ini yang saya dah buat petang semalam. So, hari ni nak sambung kat sebelah situ. Kat situ belum lagi. Kat situ pun belum lagi. Sampailah kat ujung sana tu. Nak habiskan. Siapkan. Okay.
Okey, kompos tu uh, untuk saya proses dia dalam 3 bulan macam tu. Baru saya dapat ambil lah secara keseluruhan. Tak semua jenis kompos macam tu tau. Dia bergantung pada material yang kita guna tu kasar macam mana. Sebabnya kalau korang tengok betul-betul, rumput yang saya letak sebelum ni, mana-mana batang yang liat tu macam yang menjala-jala tu kan. Batang dia tak sepenuhnya hancur lagi lah. Cuma bahagian yang daun-daun tu je lah. Tapi it's okay, dia masih boleh kita guna lah dah kan. Sebabnya saya terdesak sangat satunya. Lepas tu keduanya tak ada masalah untuk kita guna terus. So proses kompos ni dia memang ambil masa yang agak lama. Tapi kenapa saya bertahan untuk gunakan proses ni? Sebabnya satu, saya nak cubalah untuk dapatkan baja yang percuma kan. Walaupun dia nak kata percuma sangat tu tak, sebab dia ada makan tenaga kita kan. Tapi paling tak saya jamin benda tu tak ada kimia kan. Kita tahu. Sebabnya daripada proses pembuatan beg cendawan tu sendiri, dia pun tak boleh ada kimia. Lepas tu rumput yang saya guna pun memang tak diracun dengan kimia. Lepas tu lokasi saya kompos tu memang tak diracun. Rumput-rumput sekitar tu tak diracun, cuma di mesin je. Jadi sekitar tu tak ada unsur-unsur kimia lah kan. Sekasar mata saya melihat lah kan, sefaham saya tak ada yang kimia. So saya tak risau untuk guna diorang kompos tu kat kebun dapur. So saya tak payah risau berapa banyak saya nak letak. Saya cuma letak aje kan. Walaupun dia proses kompos ni dia sekejap kan. Dia punya nutrien tu sekejap je. Tapi paling tak dia benda yang kita tak pernah risau. So kalau korang kat luar sana nak cuba buat kompos sendiri, tak perlu nak cari tanah pun sebenarnya. Maksudnya tak perlu nak cari lokasi kat luar daripada rumah pun kan. Kalau korang boleh buat kat kat bawah sinki pun boleh. Cuma korang nak kena ada bekas yang sebolehnya tertutup lah kan, bekas sepenuhnya macam tu. Masukkan je sisa-sisa dapur dalam tu. Kalau korang dapat cari tanah sikit sebabnya tanah ni dia satu mikrob dia. Kedua, dia bantu kita kawal bau-bau daripada proses kompos tu. Lepas tu, so kalau dia macam dah nak jadi kompos kan, kita maksudnya yang ketiganya dia macam mana? First layer kita letak tanah, lepas tu letak sisa dapur, lepas tu letak tanah semula. So dia akan absorb semua cairan daripada proses perebutan tu, dan dia kawal bau. Lepas tu dia kawal penglihatan mata kita daripada tengok yang menggelikan tu lah. Lepas tu kalau korang ada surat khabar ke kan, kotak-kotak yang dah tak guna, kotak yang coklat tu terutamanya, itu sesuai lah. Cari, campur dalam tu. So bersama mana bekas korang nak guna, bergantung lah berapa banyak korang nak buat lah kan. Kalau korang dapat satu baldi besar ke kan, sebolehnya kalau ikutkan cara lain, kalau boleh buat lubang dekat bawah tu supaya cairan tu keluar. Tapi bila cairan ni keluar, dia akan mengeluarkan bau. So dia akan menarik perhatian serangga lain. So saya tak galakkan cara tu, kecuali betul-betul ada kat luar rumah. Lepas
Lepas tu ataupun ada sistem guna kita tanam bekas tu kan. Jadi kita cuma campak je semua benda-benda yang kita nak kompos tu dalam tu. So biarkan. Dia tak perlu nak, kita tak perlu nak letak tanah dah. Sebabnya dekat luar satu, lepas tu memang suasana dia menyerap segala bauan dengan cairan tu. Sebabnya cairan tu boleh buat baja juga. Jadi bahaga jugalah kiranya. Tapi dia agak tak menyenangkan sebab bau dia. Jadi kalau korang nak cubalah untuk manfaatkan sisa-sisa dapur, lepas tu nak nak menanam tapi tak ada bajet nak cari baja, ataupun nak cuba menanam secara organik, bolehlah guna cara tu sementara. Tapi memanglah nak kena sabar sikit buat proses kompos ni kan. Sebabnya kalau guna baja kimia pun, dia masih ada waktu yang kita perlu untuk dia pokok tu untuk dapat lah kan. Tapi saya galakkan buat organik je lah. Sebabnya benda tu kita dah ada kan. Kadang-kadang kita tak sedar pun, tahu-tahu dah 3 bulan kan. Cubalah dulu kan. Sebabnya dia salah satu cara yang mudah, jimat, dan macam mana, yang bersih lah. Maksudnya korang yakin tak perlu, untuk pokok tu dah cukup dah tu. Kan, campur je. Kalau daun-daun yang bahan daripada unsur daripada sayur daun, sayur buah. Lepas tu kalau biasa saya campur je. Kalau nasi tak habis ke, campur je kan. Kalau kecuali pada tulang-tulang ayam ke, tulang lembu ke, saya tak adalah campur kat situ sebab dia lagi banyak masa untuk proses kan. Dia tak boleh nak capai 3 bulan tu, tak cukup. Macam tu. Lepas tu kalau tanah tu korang, yelah kalau rumah flat kan tak ada tanah, memang terpaksalah cari tanah dekat kedai RM2 ke kan. Belilah 2 kilo, sekilo untuk belah bawah, sekilo untuk belah atas, macam tu, untuk cover dia. Lepas tu bila isi lagi, tambah lagi macam tu. Kalau macam mana, sebabnya kalau 100% kompos bahan tu sahaja, kalau korang boleh tahan dengan bau dia tanpa yelah dengan memanglah sebenarnya akan ditutup. Maksudnya kita kena sediakan penutup untuk bekas tu kan. Tapi kadang kita nak tambah lain kan, kita akan buka kan, kita akan tengok benda yang dekat dalam tu yang memproses tu kan. Confirm lah akan geli punya kan. Sebab dia akan ada ulat yang akan membantu proses tu lah. Dan ulat tu pun memanglah dia agak menggelikan lah kan sebenarnya. Tapi kalau korang tahan bolehlah buat. Kalau saya tak tahan walaupun saya tahu benda tu sebahagian daripada proses alami, tapi untuk sengaja biarkan tu tak macam tu kan. So kalau korang berminat bolehlah cuba kan. Ada juga macam mana, ada kadang ada teknik lain, dia ada guna sesuatu bahan untuk dia cepatkan proses tapi masih dalam organik. Tapi saya bahan tu saya tak guna sebabnya bagi saya dia agak mahal dan dia tak berapa nak alami dengan suasana dan pokok yang saya ada kat sini. Maksud saya organik tu dia lebih kepada apa yang pokok saya yang ditanam, maka itulah yang dia perlukan untuk dia dapatkan bertukar jadi baja dan dia untuk membesar semula macam tu. Apa yang pokok tu perlukan adalah apa yang daripada dia. Macam tu. Saya pegang pada tu lah. Jadi apa yang secara sehabis baiknya saya cubalah
Yang cendawan tu sebab dia berdekatannya kat sebelah jiran je. Jadi saya bolehlah sebab saya masih perlukan sumber daripada luar untuk buat kompos, untuk mencukupi saya punya keperluan kebun dapur ni. Jadi saya hanya minta daripada yang terdekat lah kan. Macam tu. So kalau korang rasa nak buat banyak, mungkin korang boleh minta jiran-jiran bagi diorang punya sisa dapur. Tapi mungkinlah agak malu nak minta kan. Rasa memang payah sikit lah nak minta kan. Jadi kita kalau kena guna kita punya sendirilah kan. Jadi kalau nak buat macam sayur organik kan, mestilah pada mulanya kita tak mampu nak cari sayur yang asalnya organik untuk dibuat baja secara organik. Faham tak maksud saya? Tapi saya rasa guna je, jangan tertekan dengan benda yang organik tu sangat. Cari je apa-apa sumber walaupun dia tak organik, secara 100% organik, ataupun pokok sayur-sayur yang 100% membesar dalam keadaan kimia, dengan baja kimia, dengan racun kimia, tu tak jadi masalah. Boleh je guna kan. Yang cumanya kita perlu nak tambahkan sumber organik daripada tanah tu lah. Dia punya mikrob dalam tanah tu yang jadi asas supaya apa yang kita nak kompos tu dapat bertukar menjadi organik semula. Macam tu. Tapi ambil masa yang itulah 3 bulan yang kita perlu bertahan tu. Tapi setakat 3 bulan tu apalah sangat sebenarnya kan. So tu je. Okay, update daripada proses kompos saya tu. So moga korang dapat manfaat, dapat berkongsi sama-sama dengan saya. So, kalau korang ada teknik lain dari yang senang dan yang korang dah pernah test, dah yakin tu terbaik, kongsi dengan saya kan. Jangan kau duduk jangan simpan seorang-seorang kan. Sebabnya saya pun ada banyak benda lagi tak tahu, dan saya pasti korang ada yang lagi kreatif, lagi tak faham, lagi tahu benda-benda lain. Yang saya rasanya saya banyak lagi benda yang saya tak tahu. Macam tu. So kongsi dengan saya, bagi komen. Okay, InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.